Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk kita menguruskan bahan pengajaran kita di dalam kita punya Google Classroom. Okey, jadi yang pertama kita lihat dulu kita punya classes. Okey, jadi kita berada sekarang dekat dashboard classes kita, iaitu senarai kelas. Okey, masuk ke dalam kita punya kelas, katakan kelas bahasa Arab. Okey, jadi untuk Classroom ni dia ada 4 tab atau 4 menu utama dekat bahagian atas bagi kelas tersebut. Yang pertama adalah stream. Okey, stream ni adalah ibarat macam papan kenyataan lah, iaitu tempat di mana segala pemberitahuan berkaitan perkara-perkara terkini yang berlaku dalam kelas kita. Okey, mungkin ada tugasan baru, mungkin ada pengumuman baru, mungkin ada komentar baru, mungkin ada nota-nota baru ataupun sebagainya. Itu berada pada bahagian stream, dan stream ni adalah muka hadapan bagi kita punya kelas. Kemudian seterusnya adalah classwork. Okey, classwork ni adalah bahagian di mana kita memaparkan bahan-bahan untuk kelas kita. Okey, mungkin nota-nota kita, mungkin tugasan, mungkin ujian, mungkin kuis dan sebagainya. Seterusnya adalah tab untuk people. Okay, people ni maknanya untuk kita punya peserta lah. Okay, dia terbahagi kepada dua, iaitu pertama adalah teacher ataupun guru dan kedua adalah student. Okay, di sini kita boleh nampak dekat butang sebelah kanan ni ada butang plus ataupun invite, yang mana kita boleh menjemput guru lain menjadi pengajar bersama, ataupun kita boleh jemput pelajar untuk menjadi pelajar bagi kelas tersebut lah. Okay, jadi maknanya satu kelas itu mungkin boleh terdiri daripada seorang ataupun lebih seorang guru. Okay, dan yang terakhir adalah tab grades ataupun markah. Okay, jadi segala tugasan-tugasan ataupun kita punya ujian dan sebagainya, dia akan dipaparkan di sini secara ringkas. Okay, grade untuk tugasan-tugasan kita ni, kita boleh tentukan sama ada nak beri grade ataupun tidak beri grade. Okay, nak beri markah ke ataupun tak beri markah. Jadi segala tugasan tersebut akan disenaraikan pada bahagian grade lah. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada bahagian classwork untuk kita masukkan bahan. Okay, untuk memasukkan bahan ni sebenarnya kita terpulang kepada bagaimana kita nak menguruskan kelas. Sama ada sebagai contoh, kita boleh senaraikan bahan-bahan kelas kita dalam bentuk mungkin topik ataupun subtopik, atau juga mungkin kita boleh senaraikan kelas kita mengikut mingguan. Okay, mengikut mingguan pengajaran. Okay. Untuk contoh pertama ni, saya akan buat kita punya kandungan kelas kita ni mengikut kepada topik lah. Okay, sebagai contoh, klik kepada butang create. Okay, klik kepada topik. Okay, kat sini kita akan memasukkan kandungan kita punya kelas ni mengikut topik. Katakan saya buat sini topik. So itu adalah topik 1. Kedua, create topik juga contohnya. Topik 2. Yang terakhir saya buat contoh lagi. Kalau kita boleh lihat tadi, topik kita ni dia akan letak yang terbaru berada di atas, yang terawal akan berada di bawah lah. Okey, katakanlah kita tidak mahu susun aturnya macam ni, kita nak katakan topik 1 atas dan topik 3 di bawah sekali sebagai contoh. Okey, jadi apa yang kita boleh buat? Okey, pergi kepada katakan topik 1 ni, klik situ. Kita move up. Okey. Okey, itu satu cara, ataupun pergi kepada topik kita ni, klik butang kiri tikus untuk pilih dia dan tarik ke atas. Drag and drop. Okey. Itu cara kedua. Okey, katakan topik 3 ni nak tarik bawah, katakan saya klik kepada topik 3, guna butang kiri tikus dan tarik ke bawah sekali. Okey. Jadi sebenarnya topik-topik ni kita boleh gerak-gerakkan dia punya kedudukan dia. Okey, ini sebagai contoh macam mana kita nak buat by topik.
Atau mungkin kita rasa kita tak mau nama topik lah, contohnya katakan kita nak buat by mungkin minggu, jadi boleh ubah saja, mungkin renamekan dia, katakanlah sini kita buat minggu 1. Mungkin minggu 2. Minggu minggu 3. Tak ada masalah ya. Jadi yang ni bergantung kepada bagaimana cikgu-cikgu nak gunakan classroom ni lah. Macam saya sendiri, saya gunakan dua-dua cara. Ada kelas yang saya gunakan by topik, ada kelas yang saya buat by minggu. Okay. Sebenarnya kedua-duanya ada kelebihannya tersendirilah. Okay. Macam untuk kelas saya yang bersifat hujung minggu atau mungkin kelas-kelas yang terbuka untuk orang awam, biasanya saya akan buat by topik. Tetapi untuk kelas saya yang kelas sepenuh masa, yang mana dia ada 14 minggu pengajian, jadi saya biasanya akan letakkan bahagian-bahagian ni by minggu lah. Jadi mudah untuk pelajar tahu minggu tersebut nak kena buat apa, minggu tersebut kena buat apa yang dia sepatutnya perlu dapat. Okay. Jadi itu bergantung kepada bagaimana cikgu-cikgu menguruskan kelas lah. Okay, saya kembali semula pada asal. Katakan saya buat ni adalah topik. Salah. Jadi ini bergantung pada cikgu sendirilah. Menguruskan topik ataupun menguruskan kelas mengikut minggu ataupun hari lah, terpulang pada cikgu ke mana yang cikgu rasakan sesuai. Okay, jadi sekarang kita dah ada kita punya topik ataupun section-section kita ni. Dan untuk kita masukkan bahan pula, katakan sini klik pada create. Okay, katakan kita nak masukkan bahan, so klik kepada material. Okay, katakanlah topik 1 ni saya nak masukkan, katakan video. Okay, video 1. Okay, section video 1 berkaitan topik 1. Okay. Ini katakan saya nak letakkan dia pada topik 1. Jadi klik kepada bahagian topik ni, sebab setiap material ataupun item ni kita kena sandarkan dia kepada topik mana yang kita nak lah. Okay, so klik kepada topik. Okay, pilih mana tadi, katakan topik 1. Tadi kalau katakan kita buat dia by minggu, minggu 1, minggu 2, minggu 3, jadi setiap item atau setiap bahan yang kita publishkan ni, kita kena bagi tahu nak publishkan dekat mana, section mana satu, adakah minggu 1, minggu 2 ataupun seterusnya. Okay. Dan dalam yang kes ini saya akan letakkan dalam topik 1. Okay. Dan ni saya akan letakkan dia untuk capaian semua student lah, walaupun belum ada student lagi ya. Okay. Jadi ini adalah material kita. Okay. Tapi sekarang ni material kita belum ada dia punya bahan lagi. So klik kat sini. Ada dua option untuk kita punya bahan. Sama ada klik add. Add ini maknanya kita muat naik lah. Dan create pula adalah untuk kita buat satu file baru untuk kita punya bahan ni. Sebagai contoh, katakanlah kita nak buat file baru, klik kepada create. Okay, kat sini ada keluar senarai ni. Okay, untuk create ni kita boleh masukkan bahan-bahan mungkin dalam bentuk docs, iaitu bahan seperti Word. Yang ini docs ni adalah sama seperti Word, tapi untuk package Google Workspace lah. Okay. Jadi file kita ni dia akan disimpan di dalam Google Drive. Okay, atau mungkin kita nak create slide, yang ni macam PowerPoint ataupun slideshow. Sheets. Sheets ni adalah hamparan elektronik yang biasa kita gunakan untuk buat kita punya mungkin perekanonan dan sebagainya. Drawing ni adalah untuk lukisan. Katakanlah kita nak apa-apakan satu drawing yang kita buat, jadi kita boleh gunakan drawing. Ataupun mungkin form.
Okay, form ni borang lah. Mungkin kita nak terima maklum balas daripada pelajar ke. Okay, kita nak kita kata okay, apakah makanan kegemaran kamu. Mungkin kita nak buat macam quiz ringkas dan sebagainya, kita boleh gunakan form. Okay. Seterusnya sebelah kanan kiri ni pula ada add. Yang ni biasanya untuk upload file atau buat naik file. Klik add. Okay, di sini option yang ada adalah kita boleh masukkan file daripada Google Drive. Kalau katakan kita ada file-file dari Google Drive, kita boleh masukkan kat sini. Klik situ dan boleh search saja dekat Google Drive kita. Atau mungkin kita nak share link. Sebagai contoh, katakanlah kita ada laman web yang kita rasa menarik untuk kita kongsikan. Ataupun mungkin Facebook yang menarik untuk kita kongsikan. Kita boleh klik add dan klik link. Di sini kita boleh masukkanlah kita punya link-link kita. Atau mungkin kita nak masukkan file yang ada dalam komputer kita. Kalau untuk file yang ada dalam komputer kita, kita ambil klik add dan klik file. Ini adalah untuk upload file. Dan kalau yang kita nak share ni adalah file daripada YouTube, iaitu video YouTube. So kita klik kepada add YouTube. Kita hanya tampalkan saja URL untuk YouTube yang kita nak share. Okay, katakan saya nak, untuk contoh ni, yang pertama ni, katakan saya nak share satu video dari YouTube. Okay, so klik kepada add YouTube. Okay, jadi di sini ada ruang untuk search YouTube lah. Sama ada kita dah ada URL dia, so masukkan kat sini URL, tampal saja. Dan kalau tak ada, kita juga boleh gunakan fungsi search kat sini. Sebagai contoh, katakan saya nak buat carian ada lah. Maknanya video tentang bahasa Arab ni kurang. Tak ada. Bahasa? Soayah ni. Kucing. Juga. Okay, saya tak pasti kenapa tak ada keluar fungsi-fungsi ni. Pasti kenapa. Tak apa, saya cuba cari satu dulu. Sebentar saya cari sebentar. Satu video berkaitan pengenalan bahasa Arab. Okay, saya salin dia punya URL dia. Saya tampilkan sudah. Contohnya. Okay, bila saya tampal tu, dia akan nampaklah gambar video dia dan klik add. Okay, jadi bahan tersebut akan berada dekat list yang ada ni lah. Sebenarnya kita boleh addkan beberapa item dalam ni. Okay, lebih daripada satu, tak ada masalah. Sebagai contoh, katakan saya masukkan video yang kedua. Saya cari dekat YouTube lagi juga kat contohnya. Mungkin yang kedua. Okay, add YouTube. Okay, mungkin URL, mungkin search, tak masalah. Okay, hari ni saya tak pasti kenapa saya punya yang search tak jalan. Okay, ini video kedua, add. Okay, itu dia. Okay, dan sama juga kalau kita nak tambah item lain, tak ada masalah. Bagi contoh, katakanlah kita nak add yang seterusnya. Katakan saya nak upload file. Katakanlah kat komputer kita ada file yang kita nak upload, nak kongsikan. Okay, so insert file. Okay, upload ni, klik browse. Okay, katakan saya nak nak berkongsi yang ni, iaitu RPT bahasa Arab. Saya open. Okay, itu dia. Okay, maknanya sekarang ni file yang kita nak kongsi ni bukan saja satu file, boleh beberapa file sekali. Sama ada video dan sebagainya. Okay, dan atau katakan kita nak share satu lagi, share satu file baru yang kita belum buat lagi tapi kita baru nak cipta dia. Okay, sebagai contoh, saya klik create. Saya nak buat satu file list.
menggunakan Word ataupun dokumen Google Docs ya. So saya klik create, saya ambil Docs. Okey. Okey, jadi okey, jadi saya akan masukkan sikit item. Ini adalah satu file dokumen baru, mungkin anda tak nampak ya, tak apa saya cuma masukkan dulu. Yes. Yes. Okey, ini file dia. Okey, file ni dia adalah satu file yang baru saya cipta tadi menggunakan option create ni. Okey, maknanya kita boleh buat satu file baru sama ada dokumen biasa, slideshow, apa, hamparan elektronik dan sebagainya. Kita boleh createkan dia. Okey, dan dia akan tersenarai dalam bentuk list macam ni lah. Okey. Okey, kalau sudah, katakanlah kita nak publishkan yang ini. Okey, pastikan kita dah pilih topik dulu. Okey, kalau sudah, katakan sini saya masukkan topik satu ya. Ini adalah satu material atau bahan yang saya nak share dalam topik satu. Kalau sudah selesai, maka klik post. Okey, itu dia. Jadi sekarang kita dah ada kita punya material dalam topik satu lah. Okey, kita tengok sini. Okey, dia senaraikan. Okey, ini dia punya tajuk dia, ini dia punya keterangan, dan ini adalah material yang kita sharekan lah. Contoh ni ada video, ni ada dokumen, ni pun ada dokumen. Okey, tengok video ni. Okey. Okey, itu dia. Video kedua. Okey. Ini pula adalah dokumen. Okey. Jadi kita boleh nampak lah. Dan yang file seterusnya juga adalah dokumen. Ini yang kita baru buat tadi. Okey. Tapi yang ni dia buka dalam satu tab lain lah. Tab baru. Okey. Okey. Jadi itu adalah cara untuk kita createkan kita punya item untuk topik kita lah ya. Okey.